Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, dalam dia kata nikmat yang hanya senyap Allah pilih. Yang ini nikmat utama yang Allah pilih kepada hamba yang terpilih. Itulah iman, amal ketaatan. Yahdillahu nurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Adapun nikmat dunia yang kita peroleh hari ini, zahir pandangan mata kita, itu adalah nikmat yang kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Surah Nisa ayat 77. Tidak terbanding dengan nikmat iman yang kita peroleh hari ini. Adapun gambaran dengan nikmat dunia yang kita perolehi, dengan kita nikmati itu, sehingga kan kita boleh seronok dengan dunia itu, walhal nikmatnya kecil. Maka apabila kita faham tentang iman, terutamanya amalan-amalan yang jelas membawa terus kepada akhirat, ini solat sebagai contoh, mengimarahkan majlis ilmu, mengimarahkan rumah Allah, ini amalan yang jelas terus sampai kepada akhirat, tetapi dengan menggunakan segala fasiliti dunia. Kalau kita dapat dunia, kita boleh rasa seronok, maka sepatutnya kita dapat akhirat lebih-lebih lagi seronok. Sehingga kan keseronokan dunia itu tidak mampu lagi dirasai sepenuhnya, sebab dunia itu kecil. Kul mata'ud dunya qalil, kecil. Kerana ianya telah merasai nikmat yang lebih besar, yang lebih sedap, yang lebih zauq, yang lebih mengasyikkan. Yang ini yang kita sedang berjuang di muka bumi Allah ini, yang mana ianya menjadi pertembungan antara dua nikmat husnayain, dibagi dua nikmat. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat di dunia sudah pasti kita nak nikmat di akhirat. Namun manusia itu seringkali terlupa, terleka, tertipu dia dengan pandangan yang dilihat depan mata kepala, kerana dunia ini dihiasi dengan
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia yang kita nampak depan mata adalah kesenangan yang menipu. Dia senang, dia boleh bawa orang seronok, tapi seronok dan senang itu boleh bertukar menjadi kecewa, menjadi satu perkara yang membawa duka. Tapi hal ini jemaah sekalian, berapa ramai persoalan yang nak kita timbulkan di sini adalah, adakah kita mampu membezakan nikmat dengan kita benar-benar menghayati, appreciate dengan kurniaan nikmat Allah SWT. Pertama dengan iman, kurniaan iman, yang mana hari ini kerana imanlah kita mampu boleh rasa tenang walaupun dikelilingi dengan pelbagai permasalahan yang sedang berlaku. Kita boleh tenang, apatah lagi kalau kita lihat Allah datangkan iman. Nak tahu iman ni hebat tak hebat, Allah datangkan di tempat yang penuh dengan ujian yang berat-berat. Sebagai contoh, iman itu datang di, kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, kita pergi Makkah, kita lihat suasana Makkah itu bagaimana dengan geografinya dan dengan situasi asal Makkah itu macam mana, dengan tanah tandus, air pun tak ada asal. Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana dengan susah payah tempat yang panas tu, tapi kerana iman kita boleh relax, kita boleh tidak terkesan dengan kesusahan. Kemudian datang iman lagi, kemudian datang lagi bagaimana Allah tunjukkan bagaimana ancaman daripada kaum kufar, menyeksa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, 4 batu, ahadun ahad, ahadun ahad. 13 tahun Nabi berdakwah secara sulit, tengendap-ngendap, penyorok-nyorok, dalam-dalam macam itu pun kena juga Nabi. Dibawanya isi perut unta tu dengan najis ni, diletakkan atas tengkuk Nabi ketika sujud. Kenapa situasi ini berlaku? Kerana orang yang tenang itu dia boleh senang dalam keadaan keliling yang penuh dengan tekanan. Senang tu. Nabi senang, relax. Nabi tidak cepat melatah, Nabi tidak cepat untuk counter attack. Ambil masa. Bukannya itu jam Nabi kalau ikutkan boleh je. Nak minta di Taif dah boleh counter attack dah. Doa terus malaikat 4 bunuh. Tapi membezakan iman seseorang itu, dia tidak gopoh, dia tidak tergesa-gesa, dia tidak ajilah. Di saat dunia dikelilingi dengan sifat ajilah, dunia itu sifatnya tergesa-gesa. Malah hari ini kita akan tertipu, kita akan terikut-ikut dengan dunia yang Allah jadikan tergesa-gesa, sehingga akhirat jadi biasa-biasa. Tak ada rasa nak cepat-cepat solat, terbalik sebab dunia dah nak cepat-cepat, akhirat jadi lambat-lambat. Sebab tu akhiratnya kena cepat-cepat. Dunia lambat-lambat, tak apa, tak lagi gunung dikejar. Tapi berapa ramai yang nak faham benda ni? Sebab tu kita kena rungkai, kita kena singkap kehidupan. Tidak hanya kita boleh melihat dengan pandangan mata kepala, tapi pandangan kita mesti dah disertai dengan pandangan yang benar. Dan ini mesti dikaji jemaah sekalian dalam konteks bagaimana nak melihat kehidupan, mengikut kepada aturan yang sebenar. Dan di sinilah kita bincang dalam perbincangan hakikat kehidupan ini bersandarkan kepada kaedah sifat wajib bagi Nabi SAW. Kaedah yang kita pakai untuk membincangkan permasalahan kehidupan. Bagaimana kita boleh membincangkan kehidupan yang ada depan mata kita ni jemaah sekalian? Bagaimana kaedahnya? Kaedahnya adalah dengan kita kembalikan perbahasan bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Kita akan nampak aturannya. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, masuk pada perbahasan menyingkapi kehidupan yang sebenar. Tajuk menyingkapi kehidupan yang sebenar, kita nak kaitkan balik bagaimana nikmat iman yang Allah anugerahkan, yang sebenar, yang membawa kita tenang ni. Kita boleh rasa selesa di dunia, bukan sebab dunia, tetapi sebab iman yang ada di dalam dada. Sebab iman itu cuma dia terhijablah dengan kebenaran.
Sebab iman bukan dalam konteks benda tak nampak kan. Iman mana nampak. Tapi ianya boleh dirasai. Maka perbahasan yang mesti kita bawa dalam kehidupan ini adalah kita mesti kembalikan kepada perbahasan yang membawa kepada perbincangan bersandarkan iman. Baru kita boleh bahaskan bersandarkan iman. Apa ciri perbahasannya? Bagi contoh, dalam surah Al-Fat ayat 28 Mas sekalian. Dalam surah Al-Fat ayat 28 Allah SWT berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida." Dialah yang telah mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar. Ini agama Islam, supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa hidayah petunjuk, ini iman. Iman dan agama yang benar. Din yang merujuk kepada cara hidup yang benar. Maka di sini kita lihat, sebenarnya tak ada istilah cara hidup yang bersandarkan kepada dunia. Maksudnya begini, dalam sesi yang lepas kita dah sentuh tentang pandangan. Kita ada dua pandangan, dunia akhirat. Dunia akhirat. Pandangan dunia, pandangan akhirat. Masa tu kita nak ikut. Dua-dua nak pakai ni. Bunyi dunia dan akhirat, tapi tak bermakna ada dua pandangan. Kita ada dua mata, tapi tak ada bermaksud dua pandangan. Dua biji mata ni bukan bermaksud dua pandangan. Dua biji mata adalah untuk membantu kita melihat dalam perspektif yang lebih besar. Ada sebab lah kalau kita kaji tentang biologi, tentang mata pula, kita akan nampaklah nikmat ataupun fungsi kenapa ada dua. Jadi begitu juga dengan perbahasan dunia dan akhirat. Bukan kata kita suruh pilih nak pandangan mana ni. Nak pandangan dunia ke pandangan akhirat. Okay, sekarang kita bincang bab dunia dululah katanya. Lepas tu kita islamikkan dia katanya. Sudah. Dia bukan semudah itu perbincangan dunia yang nak diislamkan. Lalu kita akan datanglah timbul perbahasan islamisasi. Kita guna nama Islam lah. Tetapi terpisah praktikalnya. Sedangkan Islam itu dia tidak hanya pada nama. Mufti Soebul Somah Datuk Syukri Mufti Kelantan. Beliau hebat dalam mantiknya. Fakih dia dalam memberi tamsilan. Susah. Nak bagi tamsil bukan mudah. Kadang-kadang kita tahu satu ilmu, tapi kita nak mentamsilkan, mencontohkan kepada realiti itu bukan semudahnya. Dia adalah hikmah. Dia kata apa? Beliau kata apa? Ingat lagi waktu 2013 kan, saya Allah izinkan untuk jumpa dengan beliau untuk mentahkikkan antara yang mentahkikkan kaedah perbahasan. Iaitu soft tadi. Boleh tak kita pakai dalam perbahasan kehidupan? Yang pentahkik utama adalah almarhumlah Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Kata saya bersama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Dia kata apa? Dia kata apa? Traffic light tu Islam. Nah, kadang-kadang kita langgar, langgar kan. Tak kata wah saya pun kan. Sudah. Awak dah lambat nanti nak maghrib kan. Tapi soalan Islam traffic light. Adakah dia kata Islam tu bila dia tak traffic light Islam? Hospital Islam. Atau Islam tu apa? Itu perbahasan. Bukankah mencegah sesuatu halangan di jalan itu, kata Nabi SAW, mengalihkan halangan? Hadis kan? Itu satu sedekah. Ada halangan kita tengah bawa tu, tengok ada benda tengah ini, kalau terlanggar dia orang ni melambung ni, kita pun berhenti angkat. Wah, tak tepi. Sedekah Nabi kata. Sedekah ini ada pahala. Bukankah dengan traffic light itu menghalang daripada perkara yang tak sepatutnya berlaku? Bahaya. Nampak?
begitu teliti perbahasannya. Patutnya penterjemahan kepada nilai Islam itu yang mesti dititik beratkan. Kita tak nak ada hanya perwatakan luaran tetapi tidak datang dari dalam, akhirnya luar rosak balik. Kita nak kesedaran dari dalam. Sebab tu dalam perbahasan ini, dinul haq, agama yang benar, bermaksud kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang bersandarkan kepada Islam. Islam ni apa? Sejahtera. Islam ni apa? Menyerah diri kepada Allah, mengikut segala aturan yang Allah aturkan dalam hidup seseorang itu. Allah katakan kepada dirinya, menjauhi segala perkara yang darar, yang membawa kepada mudarat. Dan kalau kita lihat hukum yang haram ni semua membawa kepada darar. Tak ada satu pun haram membawa kepada yang tidak darar. Semua hukum yang haram, kalau kita kaji mesti ada darar, mesti ada mudarat. Tinggal lagi digazetkan haram supaya kita jelas dalam pandangan. Maka di sini Allah SWT mengutuskan Nabi SAW untuk kehidupan menghantar untuk hidayah petunjuk pada kita iman dan melihat hidup dengan kadar pandangan yang benar, Islam, melihat kehidupan dengan sejahtera. Bila kita mampu melihat hidup dengan satu pandangan, yakni pandangan yang sejahtera. Pandangan yang sejahtera bagaimana? Di sinilah kita akan sambung pembahasan pandangan yang membawa kepada kebaikan. Kebaikan yang membawa kepada Allah dan datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebab ada kebaikan yang tidak datang kepada Allah pun. Dia tak datang kepada Allah, kebaikan datang kepada diri dia. Sebab itu yang membezakan orang beriman dengan tidak. Orang beriman dia boleh buat kebaikan, orang tidak beriman pun boleh buat kebaikan. Tetapi orang beriman buat kebaikan, kebaikan yang sampai kepada Allah dan datang dari Allah. Jadi barang siapa yang berjaya melihat kehidupan ini dengan yang benar, yakni agama yang benar, maka Allah akan menangkan dia. Supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain. Kehidupan yang lain yang maksudnya tak akan boleh challenge Islam. Kerana Islam itu mendidik umat yang menjadi ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni maksudnya, kalau rujuk pada perbahasan Islam, tak tahulah mutakhir ini ataupun kita terlepas pandang ke macam mana, wallahualam. Tapi saya lihat kerana salah faham dalam pandangan, saya lihat. Sebab bila sebut Islam, dia akan jadi ala kadar. Kita nak berteknologi pun takut. Kita nak jaga kualiti pun takut. Sebab apa? Macam dunia sangat tu Ustaz. Dah ala kadar je lah. Salah faham dia tentang Islam. Sehingga kan dia faham pula zuhud. Compang-camping, kotor, usuk masai, katanya. Sepah. Itu satu pandangan yang salah. Islam ni perfect. Islam mendidik umat jadi perfect. Manakan tidak solat pun, mana boleh satu saat tak masuk lagi dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lambat benar, satu saat lagi tak boleh. Dan nak pula kalau Ramadan. Satu saat lagi, makan dah. Batal. Perfect. Islam mengajak umatnya perfect. Islam mengajak umatnya tidak bersangka-sangka. Allah menyangka, Allah melarang kita untuk bersangka-sangka. Kalau tak tahu perkara itu apa, jangan cakap. Dapatkan maklumat, tabayun. Dia kena jadi orang yang intelijen. Islam tidak mendidik kita untuk melihat lemah. Tidak. Kerana ada hadis, Nabi kata, mafhum hadis, Allah suka mukmin yang kuat. Kalaulah Islam itu diterjemahkan dengan lemah, dengan keadaan yang tidak membawa kepada haibah, maka kenapa ketika perang dibolehkan, yang mana sekarang tak boleh? Jadi kalau beruban, kita inai ataupun kita warnakan warna hitam, haram. Kecuali satu keadaan, perang. Bayangkan ketika perang, punya Islam, dia panggil muslihat. Semua hitam rambut. Nampak? Kenapa? Kerana memang Islam tidak suruh merendah di hadapan musuh. Tidak boleh. Sebab kita ni, pencipta kita ni maha kuat. Tuan-tuan boleh tak?
tuan bekerja dengan satu company. Company tak nampak sangat. Katalah tuan-tuan ni wakil tuanku lah, yang di Pertuan Agong. Bila jadi wakil yang di Pertuan Agong, tuan-tuan datang. Sebenarnya bayangan yang orang pandang yang di Pertuan Agong bukan tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai siput Jepun, pakai baju coba jampik, try lah. Pakai cengsian, apa, nyando, apa hal ni? Kamu kerja dengan siapa? Tuanku. Allah, daifnya tuanku. Tapi kalau wakil tuanku datang macam gitu, kadang-kadang dia pula lebih pada tuanku. Sebab kita ada bawa nama dan membawa nama pemilik yang Maha Esa, ya Allah Azza wa Jalla. Kita bukan suruh tunjuk dia. Kalau kita rasa Allah tu hebat, kita takkan tunjuk hebat. Ada terbalik pula, kena kefahaman ni kena benar. Tapi nak bagi tahunya daripada ayat surah Al-Fat 28 ni ada perbahasan nanti, diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Nanti ada kita bincangkan nanti secara khusus. Cuma nak masukkan dalam surah Al-Fat 28 ni, kebenaran dalam kehidupan ini adalah dengan kita melihat hidup ini dengan sejahtera. Yang mana sejahtera itu adalah reflect kepada sifat Islam. Islam yang mana menyebabkan Allah kata apa? Liyuzhirahu ala dini kulli, supaya dia memenangkan dan meningkat atas segala bawaan agama yang lain. Bermaksud dia akan jadi best among the best. Memang tak boleh challenge. Islam ni memang tak boleh challenge. Jangan challenge lah. Memang undefeated sebenarnya. Kalau kalah sebab kita, bukan sebab Islam. Kalau kita ikut Islam, tak siapa boleh kalahkan. Ni janji Allah. Surah Al-Fat 28. Tapi itulah berbalik kepada tadi. Entah mana, entah salahnya. Salah faham kita. Apa benda, apabila kita mengaitkan dengan Islam, dia jadi lemah. Saya ni isteri je. Isteri je. Maksud isteri je tu, padahal isteri je tentang solehah tu tinggi. Tapi kerana dikaitkan dengan dunia, kerana isteri tak ada apa benda, jadi lemah. Islam jadi lemah. Umat Islam jadi lemah. Bukan Islam lemah, kerana tak ada benda. Siapa kata Islam lemah tak ada benda? Perang Badar aku bro, Nabi dah tunjuk dah. Tak ada benda. Lawan 3 kuda kesatria Badar aku bro. Kalau ikut kepada tempurnya, 3 ekor kuda lawan dengan 100 ekor kesatria. Mereka ada 1000, tapi kesatria mereka. Kesatria ni lengkap lah dengan baju besi semua, naik kuda. Dia kan ada tentera yang bawah, tentera yang berkuda. Tentera berkuda ni tentera elit lah. Tentera elit lah. Jadi kalau ikutkan lemah dari segi tinggi sebab benda, maka dari awal tak menanglah Islam. Sekarang terbalik, dah ada benda jatuh, lemah jatuh. Cuba kaji jemaah sekalian, kita jatuh bukan sebab kita susah, sebab kita senang. 3 Mac 1924. Ini semua orang takut, kita anggap kita susah. Tak, kita dah terlampau senang. Maka bila senang, dia tak nak bersusah-susah untuk Allah. Allah bagi senang, beramal, tak ada kena ambush, tak ada kena apa, kita ambil take for granted. Tengoklah, bila free lah datang. Tak apalah. Dah relax. Makanan pun dah senang dapat. Macam negeri Sabah. Nak apa ada. Bekalan makanan tak putus-putus. Malam aman damai. Jadi relax, comfort zone. Ini sungguh cukup bahaya je mas sekalian. Nabi cukup takut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Dalam hadis yang daripada Ubaidah Al-Jarrah, yang balik pada Bahrain. Nabi kata apa dekat kaum Ansar dan Muhajirin waktu itu di Madinah. Nabi bersumpah, Nabi jawab, Nabi kata, "Fawallah mal faqra alaih." Aku tak takutkan kefakiran atas kamu. Akan tetapi yang aku takutkan apabila dibentangkan dunia di hadapan kamu, lalu kamu berebut-rebut untuk mendapatnya, sebagaimana umat-umat terdahulu untuk mendapatkannya. Kemudian kamu berbunuh-bunuh, rosak habis kesenangan
itu kalau tidak dimulai dengan tadi kebenaran iman, tidak lihat dengan Islam, maka kita akan membawa kepada kejatuhan dan jatuhnya lebih susah. Sebab tu Islam ni dah tinggi dah. Kalau rujuk surah Al-Fat 28 ni, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Ini akhir zaman, kalau kita nak bangkit balik dan kita sedang nak bangkit ni, kita jangan ingat bangkit kita dengan lemah. Kita kena ingat bahawa kita telah Allah tinggikan suatu ketika dahulu. Kita bukan nak menang, nak mencapai kemenangan. Kita nak mengambil balik kemenangan suatu ketika dahulu. Maka kita nak tak nak kena jadi KPI macam umat dulu lah balik. Zaman Muhammad Al-Fatih macam mana, zaman Salahuddin Al-Ayubi macam mana, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab macam mana. Tiga zaman ni zaman yang mencerminkan ketika mampu membebaskan Masjidil Aqsa. Cuba tengok apa KPI mereka. KPI mereka tidak rasa lemah pun. Tidak rasa Islam itu jadi rendah. Malah kita kena macam tadi dapat nikmat iman. Kita kena belajar daripada sekarang. Kita kena bangkitkan balik. Kalau tak boleh rasa, kena buat-buat rasa lah. Oh, seronok ni dapat solat ni. Ya Allah, besarnya. Buat-buatlah. Kalau dah boleh rasa, alhamdulillah. Oh, seronok dia duduk ni. Ya Allah, beruntungnya. Saya ada seorang ni, jemaah ni. Allah. Korea saya ni. Umur 60 lebih lah. Dia pencen awal, dia kata apa? Ustaz, dia kata, nak rasa solat 5 waktu tu nikmatnya, ya Allah. Saya berbaloi rasa pencen. Bukan sebab pencen tu. Dia rasa, akhirnya dapat solat awal waktu, 5 waktu tu, tak tahu nak cakap nikmat macam mana. Dia geleng sampai saya lihat muka dia. Kalau lah saya diberi peluang untuk ni balik, saya tak nak. Bukan memasuk kerja tu tak bagus, tapi maksudnya ketika kita bekerja, kita rasa tak nikmat kau dapat solat waktu. Tu kita nak balikkan balik. Nikmat Islam tu dah nikmat dah. Cuma sekarang telah diambil alih oleh kebatilan. Sebab tu wadinil haqq, dinil haqq. Hidup yang benar. Hidup yang benar. Yang ditekankan adalah hidup yang benar. Jadi apakah yang benar itu? Itu soalan. Yang benar itu adalah mampu memberikan kenikmatan pada hati. Yang memberi kenikmatan kepada hati itu bukan luaran, tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalaman. Maka di sini jemaah sekalian, maka menjadilah perkara pertama yang mesti berada dalam hidup kita, yakni mencari kebenaran. Semua orang Islam mesti tekad dalam hati dia, malah meletakkan satu panduan yang utama agar mencari kebenaran dan mempertahankan kebenaran adalah merupakan perkara utama dalam kehidupan ini. Disebut tentang kebenaran, tentang apa? Itulah membezakan hak dan batil. Benar ini adalah untuk membezakan hak dan batil. Dalam Islam, istilah yang paling tepat digunakan adalah mencari kehidupan yang bersandarkan kepada iman. Yakni, kalau ada iman, maka kita telah membincang sebelum ini. Maka kita kena dapatkan maklumat. Kita kena dapatkan pengetahuan ataupun dapatkan ilmu disebut tentang kehidupan bersandarkan iman. Iman itu benar, bermaksud kehidupan yang bersandarkan kepada apa yang Allah kata. Contoh dunia. Kita dah bincangkan sebelum ni. Kita tak boleh lagi tengok dunia. Tak apalah Ustaz, dan habis dah dunia ni, hidup lah macam mana pun. Dunia ni apa? Tak apalah, kita hadapi je lah. Kita tak boleh sekadar dunia itu apa, kita lalui dengan apa yang kita nampak semata-mata. Sedangkan yang kita nampak belum tentu benar. Lalu kita kena tafsirkan semula hidup ni. Dunia tu apa? Allah kata, dia cakap ke anak-anak dia, dengar sini mat, aku cakap kat kau. Allah kata dunia ni penipu. Jangan sampai kau kena tipu dengan dunia. Kita tak boleh dah zaman yang kata, tak apalah duk, biarlah zaman dia. Zaman dia tengah nak kerja, tak apalah. Tak apalah, pelan-pelan katanya. Dua-dua nak, dunia pun nak, akhirat pun nak. Masalahnya dunia tu apa? Tak ditafsirkan pun. Takut pula tu kadang-kadang nak cakap dunia tu apa. Walhal banyak nas dalam Quran dan dalam hakikat kehidupan yang pun kita sentuh dah. Dan surah Al-Hadid ayat 20 paling jelas. Jadi perkara utama yang kita kena tegakkan akhir zaman ni, kembali tegakkan makna dunia itu pada tempat yang benar.
Allah kata i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, maka kita kena bagi tahu dekat anak-anak kita. Bagi tahu dekat siapalah yang kita boleh bagi tahu. Ketahuilah, dan paling penting bagi tahu kat diri kita, ketahuilah dunia ini adalah permainan dan sendugurau. Jadi kita tak nak mendalami maksud permainan dan sendugurau. Kita terus beramal. Rupanya kita dipermainkan balik dengan dunia. Amalan kita masih terikat dengan keadaan permasalahan dunia. Akhirnya hilang nikmat kita bila dapat amalan. Contoh, bila susah. Allah dah kata dunia ni permainan. Bila susah, jangan serius sangatlah dengan susah. Sampai kau solat pun lemah je. Tahulah ustaz saya ni. Kenapa kamu ni? Tahulah saya. Bergaduh dengan suami. Tahulah. Berapa ramai orang hari ni kesusahan dunia mengambil alih kenikmatan amal dia. Dia tak serius. Dia ingat dia beramal boleh selesai amalan dia bila dia ada masalah hidup ni. Bahagia, elok, anak okey, semua okey, baru dia angkat takbir, Allahu Akbar, khusyuk. Apa? Tak ada masalah ustaz. Salah. Amal itu tertegak dengan Allah. Di tengah-tengah dia bermasalah. Tengok bagaimana Nabi SAW beribadah. Tengok sekarang saudara kita di Gaza, Palestin. Macam mana mereka nak beribadah dengan keadaan ketakutan? Dia ancam bunuh nyawa. Adakah mereka tak boleh beribadah? Ataupun mereka sedang beribadah di puncak yang tertinggi? Ya, ini pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap dia. Nah, maka ketika kita melihat dunia itu dengan pandangan yang benar, maka barulah di situ Allah nampakkan yang mana hak dan batil. Kalau selagi mana kita tidak meletakkan makna dunia pada makna dia, maka macam mana kita nak bezakan hak dan batil? Kalau kita nampak sama dia dua-dua, tak ada beza. Tak boleh nak bezakan. Jadi nak tak nak, walaupun pahit, maka kita kena bezakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini peringatan daripada Allah SWT kepada kita. Janganlah kamu campur adukkan yang benar dan yang batil, dan kamu sembunyikan yang benar padahal kamu semua mengetahuinya. Berapa kali kita bagi tahu kebenaran dekat anak kita, ataupun kita cakap ke anak kita, nanti kau dah besar, kau kena kerja sungguh-sungguh, dunia ni kau kena buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Supaya kita tidak dihina kat dunia ni, supaya kita tak minta-minta orang. Allah pun suruh. Bunyi macam betul mas kan? Tapi adakah mesej benar tu sampai ke anak kita? Kita bagi tahu, yang pertama, jangan kamu mensyirikkan Allah, jangan kamu tertipu dengan dunia ni. Dunia ini tidak memberi apa-apa manfaat pun pada kamu. Inilah mesej yang tepat patut diberikan. Lalu di saat kamu mengendalikan hidup di dunia ini, ketahuilah bahawasanya dunia ini laibun walahun. Bagi tahu yang pertama, permainan dan sendugurau. Macam mana permainan sendugurau tu mak katanya? Yang pertama permainan, mak pula jenis cerdik. Kau tengok mainan tu orang main kat padang tu, selagi aku tak panggil balik, tak balik-balik. Itulah permainan. Ada je kelekaan, kelalaian dia. Lepas tu kau tengok permainan tu, ada tak orang menipu lagi? Ada tak dia teka orang dia tengok? Kau belajar apa masuk permainan? Dan permainan boleh kau jadikan sebagai serius? Tak boleh sebab permainan. Tak boleh serius. Walaupun dia cuba buat serius, tak boleh serius, permainan. Malah kita pula stres bila orang main-main, dia gelak dia kita. Ustaz, main bola macam tu kan, dia gelak-gelak kata kita stres. Sekali dia main skill, elok, santai dia main. Barulah dia terlepas tekanan. Bagilah azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هذا محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على لا حول. حي على لا حول. حي على حي على لا حول. لا إله إلا الله. اللهم رب سيدنا والصلاة القائمة آت سيدنا محمد والبعث مقام إنك لا تخلف. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang yang muliakan Allah SWT. Khair. Sambung yang kita buat kesimpulan. Baik, maka sedang yang muliakan Allah SWT. Bila kita memulakan ataupun melihat perbahasan kehidupan itu, mestilah diletakkan kembali kepada membahaskan kepada kebenaran, bukan mengikut kepada keadaan keduniaan itu. Bagaimana tak nak terikut dengan keadaan keduniaan itu, maka kena balik kepada perbahasan iman yang dilihat pada kehidupan sekarang ini. Maka kalau berbincangkan perbahasan tentang iman, maka maksud perbahasan iman ni adalah kita lihat kehidupan bersandarkan kepada keyakinan yang kita telah bawa, yakni percaya pada Allah.
Balikkan kepada kalamullah. Maka Allah kata apa tentang dunia ini? Maka perbahasan tentang dunia ini bukan hanya disimpan dalam Al-Quran, kemudian ditutup. Sedangkan Al-Quran ini khuluqul Quran, akhlak yang bergerak. Al-Quran itu mesti diterjemahkan. Maka terjemahkan dalam perbualan harian. Ada perkataan-perkataan yang kita boleh direct transfer saja. Sebagai contoh, maksud dunia. Maksud dunia itu mesti sampai kepada sesiapa yang mesti nak mendapatkan kebenaran itu, sampai kepada dia. Sebagai contoh, sebagaimana saya sampaikan pada malam ini, ini bila sebut tentang kehidupan yang benar, maka balik dulu dunia itu apa yang sebenar. Jangan kita rupuh lagi nak kita kena bina kejayaan di dunia ni, kita kena itu, kita kena ni. Sebelum kita kena tu, kita kena tahu dulu dunia ni apa. Sebab nanti kena tipu je. Contoh, kita nak bina rumah. Rumah tu betul tak salah. Tapi tempat bina tu salah. Bina di tempat yang salah. Tak dapat lesen, tak dapat autoriti, tanah pula tak betul. Cari bina, roboh. Berak. Berapa ramai yang beramal tetapi akhirnya kecewa. Contoh, beramal, akhirnya rasa macam terpinggir di dunia ini. Sepatutnya bila kita beramal, kita makin rasa kita dengan Allah. Sebab amalan itu sebenarnya wasilah mendekatkan kepada Allah. Ada kalam ulama mengatakan apa? Jikalau seorang itu beramal, sebenarnya beramal ni maksudnya umum lah. Kita bercerita amal khusus dah umum lah. Kalau benarlah dia benar-benar beramal, yakni dengan mengenal, yang dengan ibadah, pasti dia akan dapat kekuatan hati untuk mengemudi kehidupan dengan apa pun masalah. Maksudnya dia tak adalah istilah cepat down, bahasa mudah dia down lah bahasanya. Dia ada kaedah, dia rasa diri dia sedang mendapat bantuan, mendapat tolongan, dia tak rasa terkapai-kapai. Walaupun dalam bahasa dan surah At-Talaq, bagaimana Allah kata orang yang bertakwa ni pasti akan ada jalan keluar. Jadi sepatutnya begitu. Jadi tak adalah istilah keadaan dunia yang macam-macam akhir zaman. Cuba kita lihat jemaah sekalian. Macam-macam hal kita dengar tentang keadaan dunia yang dibentangkan di zaman pergaduhan lah, permusuhan lah, pembunuhan lah, macam-macam. Sebab apa? Sebab dia lupa untuk kenal dunia itu dari awal. Jadi maksud kata bila sebut tentang kebenaran yang mesti kita kena sampaikan peringkat awal adalah kita kena tahu dulu kita berpijak di tempat apa. Kalau kita berpijak di tempat yang rapuh, maka siapkanlah platform yang kukuh. Dah tahu tempat tu nak jatuh kan. Jadi janganlah duk sandar kat tempat tu. Dah tahu dunia ni menipu. Mungkin jangan jadikan dunia itu sebagai sandaran kita, nanti kan kena tipu nanti. Kadang-kadang orang kena dunia bila dia ditipu. Saya kena tipu. Saya ingat kan bila kahwin saya dapatlah bahagia. Akhirnya saya kahwin, derita. Kenapa pula sebelum ni macam mana faham? Sebab saya sangka bahagia itu ada pada sekian. Pada benda, pada suami. Suami pun benda lah. Pada anak. Akhirnya anak boleh punca jadi beban. Burn out, orang kata. Anak mak pula kadang dah tak larat nak jaga anak. Saya nak me time, awak pula jaga. Dah macam-macam berubah stigma orang pada dunia sekarang. Walau benda ni tak pernah berlaku dulu. Rupanya jemaah sekalian, bila kita kaji tentang perbahasan hakikat kehidupan ni, perkara pertama yang terhijab itu adalah tidak menyingkapinya dengan pandangan yang benar tentang dunia. Ini kita bahaskan, kita tumpukan, kita dalamkan, kita kuasai dunia ini sebenarnya dengan pandangan yang benar. Dan benda ni mesti diulang. Sebab jemaah sekalian, kesimpulan, hati-hati. Dalam keadaan kita sedar dunia ni penipu, saat lagi dunia ni akan datang dengan keadaan yang macam benar. Bagi contoh, kan? Kita ada duit. Kita kata nantilah demi masa depan. Kita pun simpan. Duit datang, nantilah demi masa depan. Kita nampak masa depan tu benarnya dengan duit. Kita lupa masa depan kita mati dan pahala. Dah bahagian kita yang mana? Yang simpan ke, yang duit ke, yang pahala? Makin datang banyak duit, makin nampak terjamin masa depan. Hati-hati. Hati-hati. Itu contoh salah satu. Dan berapa ramai yang terkorban pahala kerana harta, dan berapa ramai yang sanggup mengorbankan harta demi mendapatkan pahala. Itu harta belum masa lagi. Masa nombor satu lah, nak paling tinggi sebenarnya. Macam nak spend time masa macam ni. Berapa orang yang sanggup boleh. Kadang-kadang mungkin nampak dah tak ada benda nak buat kat dunia, baru kita cari masa di sini. Walhal di sinilah sebenarnya untuk mendapatkan dunia di luar sana.
Dia terbalik, dia kena tengok. Dia panggil kalau dalam art Sun Tzu of War tu, dia kena tengok terbalik, tuan-tuan. Reverse engineering concept. Orang lain duk sibuk, kita duk bertapa kat sini. Sebab apa? Nak dapatkan dunia, kena dapat permission dulu. Masa kena bagi dekat yang paling utama, Allah. Bila Allah terima masa kita, abuan nak apa? Nak apa? Allah kata, ud'uni astajib lakum. Ya Allah, aku nak dunia ni, ya Allah. Betul lah, mintalah kat Allah. Masalahnya, dia tengok dunia, terus tengok nampak dunia itu dengan sifat dia. Tidak kenal dengan sifat sebenar. Itu hati-hati. Wallahualam sekalian, mudah-mudahan perbahasan hakikat kehidupan ini mampulah kita tekankan dengan mendalam sikit tentang makna dunia. Kemudian baru kita lihat kepada bagaimana peranan akhirat dalam nak seimbangkan dia. Baru kita boleh nampak perjalanan itu. Wallahualam, aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.